Tu dia kata, sebab tu jangan malu bertanya. Dan yang ni saya nak abang, bila ustaz buka ruang tanya soalan, tanya masa tu. Jangan duk tanya waktu dia nak sumbat cok badak masuk dalam mulut. Ni pun penyakit juga ni saya nak abang. Bila dia kata okey ada apa-apa soalan silakan, semua mereka diam. Tak ada ni clear nak. Tak ada nak. Tak ada. Elok ustaz tu pun duk pegang gelas. Nak suap. Ni Zat nak tanya sikit, tak sat segan. Dia kacau mood kadang-kadang. Tuan-tuan ingat nak jawab soalan tu tak ada stres ke tuan-tuan? Sebab tu adab bertanya ni, kalau kita mengaji dalam kitab cerita adab murid dan guru ni, anak murid tu dia nak tanya soalan, dia mesti minta kebenaran guru tu. Sebab guru ni ada waktu dia tak bersedia nak jawab soalan. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat sama-sama bertemu dan berkumpul di dalam surau kita ini, tuan-tuan, meneruskan kuliah bulanan kita walaupun dalam keadaan cuaca yang agak bukan kurang baik tetapi agak mencabar. Saya tak apa nak berkenan orang duduk guna ayat cuaca tak berapa nak baik. Cuaca tak berapa nak baik tu saya tak apa nak berkenan. Tuan-tuan nak guna tak apalah. Tapi untuk saya tak apa nak berkenan lah. Cuaca kurang baik, tak apa baik tu agak kurang. Cuma saya lebih suka menggunakan perkataan cuaca yang agak menguji kita. Dalam keadaan hujan yang lebat, angin yang kuat, tiup berkencang, tuan-tuan. Kalau kok belah kampung kami ni banyak dah rumah yang terangkat bumbung tu. Ada yang terangkat di bahagian dapur saja. Ada yang terangkat di bahagian ruang tamu saja. Dan ada juga yang terangkat sampai tak tinggal apa. Habis serumah bumbung ni dia angkat, tuan-tuan. Daripada ruang tamu sampai ke bahagian dapur, dia lipat angkat ke semua. Jadi mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala menjadikan ujian ini sebagai penembus dosa dan dilimpah gandakan pahala kepada mereka, insya-Allah. Dan mudah-mudahan saya doakan kepada Allah agar Allah Ta'ala jauhkan diri saya dan tuan-tuan daripada bencana dan ujian tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun dalam keadaan hujan dan ribut dan angin yang kuat ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini. Alhamdulillah. Kita nak sambung pengajian kitab kita sampai kepada muka surat yang keempat. Malam ni saya nak minta izin nak balik awal sikit, tuan-tuan. Dalam pukul 9 saya nak berhenti. Lepas tu saya nak balik lah. Malam ni tak ada nak makan jamah pun dengan tuan-tuan. Tak apalah. Bulan depan pun ada 30 hari bulan lagi. Bukan bulan depan tak ada 30 hari bulan. Bulan depan pun ada 30 hari bulan. Mau panjang umur, kita makan lagi, insya-Allah. Keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan merupakan anak kunci ilmu. Kata pengarang kitab kita, penyusun kitab kita, soalan merupakan anak kunci kepada ilmu. Kenapa dia mulakan ayat macam ni, tuan-tuan? Kenapa dia mulakan menghurai hadis tersebut dengan ayat soalan merupakan anak kunci ilmu? Gostan balik hadis yang kita baca pada bulan 3 yang lalu, menceritakan bagaimana Nabi SAW suatu hari Nabi didatangi oleh seorang Arab Badawi. Anna A'rabiyya atan Nabi SAW. Abu Hurairah dia cerita, dia kata satu hari dia kata seorang Arab Badawi datang bertemu dengan Rasulullah. Faqala, dia main-main ni dia terus tanya kepada Nabi beberapa satu soalan. Dia kata apa dia? Ya Rasulullah, dullani ala amalin iza amiltuhu dakhaltul jannah. Arab Badawi ni dia datang dekat Nabi, dia main-main dekat Nabi, dia terus tanya soalan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
dullani ala amalin, tolong tunjuk saat mai dekat aku satu amalan, isa amiltuhu, bila aku buat amalan tu, dakhaltul jannah, aku ni dapat masuk syurga. Dia mai dekat Nabi, dia tanya soalan tu dekat Nabi. Sebab tu pengarang kitab kita kata apa dia? Dia kata soalan, dia nak ulas kepada hadis tu, dia kata apa dia? Soalan merupakan anak kunci ilmu. Soalan ni kunci di antara anak kunci kepada ilmu ni, antaranya apa dia? Kena rajin tanya soalan. Kena rajin tanya soalan. Tapi biar benda tu soalan. Kadang-kadang ada orang dia angkat tangan, ustaz nak tanya soalan. Kita kata silakan. Bila bagi ruang dekat dia, dia bukan tanya soalan, dia bagi penerangan tak kat kita. Nak tanya soalan. Soalan ni pun dia ada 3 jenis. Orang tanya soalan kat kita ni, dia ada 3 jenis. Yang pertama, dia tanya soalan tu, dia nak kepada jawapan. Dia nak kepada jawapan. Saya nak tanya kepada ustaz apa? Dia nak kepada jawapan. Soalan yang dia tanya tu, dia nak kepada jawapan. Yang kedua, dia tanya soalan tu, dia nak minta ustaz tu ulas. Dia nak bagi orang lain tahu. Dia tahu dah jawapan kepada soalan tu. Tapi dia tahu kata benda ni ramai orang yang tak apa nak jelas, tak apa nak tahu, dia tanya, dia nak bagi orang lain tahu. Yang nombor 3, dia tanya soalan tu, dia nak uji orang tu, ustaz tu. Dia tanya tu, dia nak uji aku ni. Tanya ni, aku nak uji ustaz ni, dia reti ke tak? Ada tak jenis tu? Dia tanya tu, dia nak tahu ustaz tu reti ke tak? Bila ustaz tu jawab, dia ulas. Tak ada je cakap ustaz tu jawab. Tapi masa duk makan tu, masa duk makan, ustaz balik awal. Ustaz balik awal. Dia duk ulas. Tak ada cakap jawab tu, tak ada. Ustaz balik ke 9. Dia balik 9.20 minit tu, dia duk ulas tu. Dia kata tak betul. Ni ada 3 jenis. Orang tanya soalan ni ada 3 jenis. Yang pertama, dia nak tahu. Malam ni saya nak tanya tuan-tuan tu soalan, dan saya nak tahu jawapan tu. Pasal apa semua ada bunga, ni tak ada bunga? Ha? Oh, belah lagi. Oh. Pintu tu orang membanduk ah. Lindung Melayu. Mesti ada jawapan, kan? Tentang bukan tak jawab ikut suka kami. Surah kami bukan surah ustaz. Tu dia jawapan yang terbaik. Kami tapi ni yang pertama, tanya sebab dia nak tahu jawapan. Saya harap ramai kita jenis ni lah. Hak kedua ni pun, kadang-kadang ada orang dia tanya soalan, orang lain pula dia tanya, apa dia tanya soalan aku tu? Dia tanya tu bukan sebab dia nak tahu jawapan, dia nak bagi hak tak tahu tu, nak dia bagi reti. Saya nak tanya ustaz tadi soalan, ustaz. Boleh tak kita ni balik-balik daripada surah ni duk balas 1000 orang buat balik? Soalan tu simple lah. Tapi dia tanya tu pasal apa? Kejadian tu berlaku dekat surau ni. Mai 1000 dia balik 1000 orang. Tanya ada yang duk balas 1000 orang pasal apa? Dia kata ustaz kata buang yang lama ambil yang baru. Hak tu perangai bukan selipar. Cerah masa depan dah duk balas 1000 orang tu buat balik kerang ni. Dan nombor 3, hak ni kita tak mau ada tuan-tuan. Hak ni penyakit dan perangai yang tak berapa nak elok. Apa dia? Nak uji. Ni tak mau. Dan ada juga orang dalam dia tanya soalan ni, kalau soalan tu bertetapan dengan kehendak dia, dia suka. Kalau soalan tu jawapan dia tak kena dengan kehendak dia, yang ni dia tolak. Hak jenis ni pun ada. Dia tanya ustaz yang malam ni, ustaz tu jawab tak kena dengan selera dia. Ustaz ni nak jawab soalan, dia kena bagi kena dengan hukum, bukan nak pesok, bukan nak fikir, nak kena bagi dengan selera hang. Yang ni kena faham. Ni kena ingat senang nak jawab soalan, tak kena dengan selera dia, dia ulang. Tak ada. Malam esok dia main, ustaz tu menjawab tak kena dengan selera dia. 8 orang ustaz tak betul, seorang je betul. Sebab apa dia? Kena dengan selera dia. Tuan-tuan,
Sebab tu bab soalan ni para sahabat senantiasa bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kemusykilan yang mereka hadapi. Ini adab sahabat Nabi. Adab sahabat, mereka tak tahu, mereka tanya kepada Nabi. Mereka tak jelas, mereka tanya kepada Nabi. Nabi bagi jawapan, selesai. Tapi masalah kita hari ini, yang masalah kita hari ini, Nabi tak ada. Zaman ni Nabi tak ada. Dapat duk main mengaku Nabi, tuan-tuan jangan ikut lah. Dia duk main mengaku kata dia ni. Tapi orang kita mengaku pi mendatang apa pun semua ada mengikut. Bukan dekat mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Tuhan pun ada mengikut. Tuhan Harun ikut. Dulu di Indonesia tuan-tuan, ada satu orang dia mengaku jadi Jibril. Dia mengaku jadi Jibril di Indonesia. Saya nak tanya tuan-tuan, ada mengikut tak agak? Ada mengikut tak agak? Ada. Polis Indonesia tangkap. Riuh zaman tu. Saya duduk mengaji sekolah, dengar lagi. Riuh. Oh, mereka kata hebat polis Indonesia. Awak, bukan dia tangkap orang, malaikat pun dia boleh tangkap di Indonesia. Pasal tu dia duduk riuh pasal tu. Keluar dengan sahabat masa tu, tak ada Facebook lagi. Keluar sahabat. Mereka duduk menyembah balong-balong di kedai kopi. Dia kata polis Indonesia ni bukan tangkap orang, malaikat pun dia boleh tangkap. Mengaku jadi Jibril, tangkap. Oh, dia mengaku jadi Israel, tak tangkap dah pasal. Dekat 10 tahun lepas tu barulah polis Indonesia dia tabik kat polis Malaysia. Bukan tangkap orang, Tuhan pun polis Malaysia dia boleh tangkap. Tuhan Harun sampai seteruk Tuhan, sampai seteruk Tuhan. Mati dah kot. Mati dah, tak mati. Dipahang ya Tuhan Harun. Hidup mengaku lah. Mengaku jadi Nabi. Zaman kita ni masalah, Nabi tak ada. Yang ni yang masalah ni tuan-tuan. Zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, zaman tu ada Nabi. Lepas ada masalah, rujukan mereka adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu soalan mereka tanya dekat Nabi, Nabi bagi satu jawapan, settle masalah. Yang problemnya zaman kita lah ni, Nabi tak ada maklum, Nabi tak ada. Yang ada ulama. Ulama pun main di hujung-hujung ni tuan-tuan, di hujung-hujung akhir zaman ni, ulama pun dia tak apa nak amal dah. Hak jenis amal ni hak semua ni. Ni dia main ni tuan-tuan. Ulama dia makin berkurang dah. Ada, tapi makin hari makin berkurang. Makin hari makin berkurang. Ni zaman lah ni. Ulama ni ada lagi tak zaman kita lah ni? Ada, tapi makin berkurang. Hak ramai ni, hak apa dia? Hak jenis semua ni. Hak ni yang tuan-tuan duk pening ni, hak jenis semua ni. Satu soalan tanya kepada 5 orang ustaz, 5 jawapan. Tak tahu nak pilih yang mana. Lah jadi tuan-tuan semua. Semua pakai nak ulat bab agama ni, semua pakai nak ulat. Semua habis. Tuan-tuan mai depan lagi, jangan duduk kat pintu tu. Mai depan sikit, mai depan sikit. Mai depan sikit. Minggu lepas saya ada mengajak satu surau tu, saya suruh mereka mai depan, mereka tak mai 3 hari lepas tu jalan. Nah, tuan-tuan mai, tuan-tuan jalan, tuan-tuan mai depan sikit. Tuan yang maklum duk juga mata saya jawab lagu tu siapa? Ni zaman lah ni saya nak bak tuan-tuan, semua dia pakai nak ulat bab agama ni. Lah sekali tuan-tuan jadi semua, tuan-tuan jadi tak tahu apa. Hak yang ada TikTok dia nak ulas, nak bagi konten TikTok dia naik, dia punya view TikTok, dia ulas bab ni, dia ulas cara dia faham. Mai kawan dia ada Facebook dia ulas. Lah sekali pening tuan-tuan. Lah ni saya nak abang tanya tuan-tuan, semua orang lah ni, dia apa isu semua dia nak ulas. Kadang-kadang benda tu dia tak tahu pun kebenaran dia lagu mana, dia nak ulas. Betul ke tak? Dia tak tahu kepala, dia tak tahu ekor, dia tak tahu badan tak mana. Kepala tak tahu tak mana, ekor tak tahu tak mana, badan tak tahu tak mana. Yang dia tahu, dia nak ulas. Minta maaf
saya cakap benda ni tuan-tuan? Tuan-tuan boleh bersetuju dan silakan tidak mau bersetuju. Satu isu, tuan-tuan tahu tak tak mana yang kepala dia? Tuan-tuan tahu tak tak mana ekor dia? Tuan-tuan tahu tak tak mana badan dia? Tak tahu. Hak tuan-tuan tahu apa dia? Apa hak sampai ke handphone tuan-tuan? Takat tu tuan-tuan tahu. Tak payahlah ulah lagi. Islam abada in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dapat satu berita daripada sumber yang tak berapa tahu, fasik dan sebagainya ni, hang selidik dulu sebelum anak ulah. Hang selidik dulu. Lah saya nak tanya tuan-tuan, selidik dulu kah? Tiba dulu. Kalau sini tiba dulu. Kita tak tahu tak mana kebenaran, kita tak tahu. Tiba dulu. Kadang-kadang ada pergi komen tiba, dia pun tak tahu apa dia tiba-tiba. Oh, dia tanya orang, isu apa? Dia tak tahu apa. Umpama dia naik kereta, dia naik motor bas kat jalan. Dia tengok geng kampung dia 4 orang pakai duit labuh, kawan tu seorang. Dia bukan dia tahu apa. Dia naik motor dia sampai dia tongkat-tongkat, dia pun pergi duduk terajang sama. Habis terajang kena rokok. Dia tanya, okay, apa yang terajang dia? Ya, dia pun tak tahu dia pergi terajang macam apa. Tuan-tuan, kita tak tahu. Macam tuan-tuan lah saya nak tahu. Benda ni kena dekat orang, tak kena kepada kita. Kita cakap pandai. Cuba benda tu kena kepada kita. Ni isu ni, Sari 2 ni daripada ni. Apa isu Gunung Jerai? Isu Gunung Jerai, kita tak tahu apa. Tapi kita pun nak pergi duduk hentam sama isu Gunung Jerai. Hanya dengan satu video, hanya dengan apa? Tuan-tuan, saya nak abang lagu ni lah. Adil tak bagi kita, tuan-tuan? Adil tak bagi kita? Kalau orang hentam kita tanpa orang tanya penjelasan kepada kita, adil tak? Yang ni bukan isu Gunung Jerai tu tak, yang tu tak tepi. Yang ni saya nak abang ni tentang ulasan ni. Ni bukan saya nak apa nak ulas bab Gunung Jerai tu tak. Saya tak tepi hak bab Gunung Jerai tu tak. Saya nak ulas ni tentang ayat Quran tadi ni. Satu isu, selidik dulu. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni kita ada 3 golongan yang kita akan berhadapan. 3 golongan dalam masyarakat. Saya, tuan-tuan dan semua. Siapa dia 3 golongan ni Ustaz yang kita akan berhadapan? Yang pertama, kita akan berdepan dengan orang yang suka kepada kita. Dalam hidup ni ada orang yang suka kepada kita. Kita akan jumpa. Yang kedua, hak jenis tak ada apa, dia kok mana tak dengan kita. Hak nombor 3 ni, golongan yang benci kepada kita. Saya nak tanya, di hidup tuan-tuan ada tak 3 orang? Ada tak 3 golongan ni? Hak suka, hak yang biasa-biasa, yang ketiga hak benci. Ada tak? Semua orang ada, termasuk saya. Orang yang sayang kepada kita, dia kok mana pun dia akan jaga kita. Orang yang jenis benci kok kita, kok mana pun dia nak buat benda bagi orang lain pun benci kepada kita. Yang ni. Satu hari tuan-tuan, satu hari tuan-tuan tiba anak depan rumah. Duk rotan anak di depan rumah. Sebab apa yang kita rotan anak depan rumah? Sebab yang pertama, dia ni pergi curi barang di kedai. Kita pergi kedai tu kedai kata, minta maaf aku nak abang hang, anak hang tadi main curi barang tu. Betul anak aku nak? Lah, anak hang duduk belakang, aku ikat dia. Curi apa? Dia curi rokok dengan duit. Ketak tangan ni tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik lah, minta Allah Ta'ala lindung lah. Ni contoh. Kita sebagai bapa, bila kita pergi kedai tu, tokek kedai tu, abang aku tangkap anak hang main curi barang di kedai aku. CCTV pada tokek kedai tu mau gelak-gelak, dia bagi kita tengok anak ni betul-betul main tang kaunter duit masa tokek tu pergi kencing, dia balas duit, dia balas rokok, dia nak keluarkan duit dekat depan pintu.
Tuan-tuan ambil anak ni balik, duduk atas motor ni, ketak tangan ni. Sampai depan rumah, tak ada cakap banyak dah. Tuan-tuan sambil duduk marah, dia cakap kuat, tangannya riak lagi. Masa tu hak musuh tuan-tuan lalu depan rumah, nampak tuan-tuan duduk rotan anak, dia rakam video 40 second, dia viralkan. Saya nak tanya masa tu, orang nak main tanya tuan-tuan kes apa yang tuan-tuan rotan anak kan? Orang maki kita dulu. Tuan-tuan nampak tak saya nak bang? Dia bubuh dalam Facebook ya, dia bubuh dengan muka kita nampak dengan anak. Oh, dia kata lah, mak bapak sekarang. Dia buat tu ya. Yang view kepada video tu tuan-tuan 480,000. Yang komen dalam video tu 2,383. 2,000. Jangan payah main nombor ni payah. Lagi bukan nak sangka buruk dah, berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Yang komen dalam video tu 2,883 orang. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam 2,883 orang, berapa orang nak cakap baik dan berapa orang nak maki tuan-tuan? 3 orang yang kata cek dulu 2,880 tak guna punya bapak. Orang dia komen tu, tak guna punya bapak. Dia bubuh berada bapak ni mau duduk depan kuku terkajang. Dia tak tahu apa. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, adil tak benda tuntut tuan-tuan? Adil tak benda tuntut tuan-tuan? Kalau kena pada kita tak adil, kalau kena pada orang, apa yang Ustaz nak abang? Ni yang duk jadi dalam masyarakat kita lah. Berapa orang nak main tanya ni, aku tengok video hang viral ni. Kes apa yang rotan anak hang tu, kes apa? Anak aku dia pergi curi barang dekat kedai tu, depa tangkap tu aku ni. Ya hang pun duk rotan anak hang depan orang. Mana depan orang? Aku rotan depan rumah aku tepi tu. Siapa yang biar rakam? Allah, dia tu nak rakam. InsyaAllah awak jadi lagu tu. Hak tu dia main. Tuan-tuan nak pergi terang dekat 480,000 orang tu, tuan senang. Lepas tu tuan-tuan pun satu hari tuan-tuan buat video penjelasan. Tak tahan lah orang duk maki ni, tak tahan lah. Tuan-tuan boleh kena tekanan perasaan, tak tahan lah orang maki ni. Tak tahan, stres. Orang duk maki. Bapak tak guna tu. Tuan-tuan membuat saya yang dalam video tu, saya rotan anak saya. Itulah saya rotan anak saya tu sebab dia ni curi barang. Tuan-tuan cerita dia. Tuan-tuan cerita dia. Dengan harapan tuan-tuan ni aku cerita ni reda semua lah kot. Saya nak tanya tuan-tuan, reda ke tak? Dia main isu nombor 2. Betul anak hang curi tapi hang tak boleh duk rotan. Oh, hak cakap tu nikah benar lagi. Ni masyarakat kita tuan-tuan. Sebab tu jalan yang terbaik. Mereka nak maki, diam sudah. Mak hang duk layan kuih panjang, hang diam selesai. Ni satu bab. Yang kedua tuan-tuan, hak kedua. Ni satu bab. Hak rotan anak ni. Selesai satu bab. Mai pula timbul pula isu apa dia tuan-tuan? Hak jenis YouTuber ni. Ada YouTube ni. Isu tengah pandai, lagu mana dia nak penaik dia punya view dia. Hak ni hak jenis ustaz YouTube ni. Dia nanti dia buat react kepada video tuan-tuan. Betul tak? Betul tak? Dia akan buat react. Lagu mana dia nak bagi orang kenal dia kena ke depan dalam apa-apa isu. Ada tak dia nak react, dia pergi tanya bapak tu, dia pergi jumpa orang, tak ada. Dia nanti buat, saya kembali kepada channel saya, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Nak kena duit dah. Dia ni jenis ni tuan-tuan orang panggil apa? Meneguk di air yang kau. Ni hak duk pecah belah masyarakat kita ni. Betul tak saya cerita?
Ni ada pecah belah masyarakat ni. Semua benda dia react. Tuan-tuan tengoklah isu Ustaz Kazim. Tuan-tuan tengok ulasan ni, hak jenis ustaz-ustaz YouTube, ada channel YouTube yang dia react. Saya segan nak sebut nama. Hang pun tak tahu sihir tu apa, hang pun tak tahu santau tu apa. Yang nak pergi ulah apa? Semua benda ke kita nak ulah, tuan-tuan? Hak kawan tu kena lagu nak mampu punya duk tanggung penyakit, dia kira nak buat duit je, tuan-tuan. Hak jenis duk ulah ni, hak jenis duk buat react kepada video orang ni, kerja dia apa dia? Dia nak makan mentera darah dengan duit, dia tak tahu nak buat kerja apa. Dia duk kerja ulah orang. Ingat sama, tuan-tuan, berkat kedak tu yang kita nak sumbat masuk dalam mulut anak bini kita tu. Orang dia bukan kira halal haram berkat kedak, tak ada. Yang dia kira duit masuk, lagu mana aku nak popular. Tu ya. Ni saya ulah lagu ni, kena pula makin mampu lah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak maki tu, nak kata apa ni? Tak load. Tak load. Tak load. Lah semua, tuan-tuan ni. Saya kena maki dengan pok-pok WWE tu. Memang kerja saya tu acara tahunan. Acara tahunan tak ada apa. Tahun lepas rela, tahun ni raya, tahun depan tak tahu lagi. Tunggulah. Cuma tahun ni saya pun duk heran ni, awak mereka tak kacau aku, mereka lupa lah kah? Tak pun jungai-jungai pula, mereka kata tak apa. Tak load. Ni apa? Orang ni ada, dia kata kat kita tak apa, kita balas lagi koyak. Ada juga. Ada, tak load. Dia nak buat apa-buat, tak load. Ni saya nak ulah. Sebab tu tuan-tuan, biar perangai ni pok-pok tu buat sudahlah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang duk buat perangai tu lah. Benar kita jangan. Tuan-tuan tengok apa isu semasa tentang apa? Macam saya dah duk kena, tuan-tuan, saya duk kena. Orang tanya baru ni macam mana Ustaz ceramah. Tuan-tuan, video yang viral isu raya tu berapa saat saya nak tanya tuan-tuan? Berapa saat? 20 saat, 30 saat lagu tu ya kot. 20 saat lagu tu ya. Saya pun tak ada. Saya ceramah lama mana tuan-tuan? 1 jam 32 minit 47 saat. Hak keluar berapa saat? 20 saat. Ni jenis Tok Mudim kerat tak habis, kita nak kena repair pula bila besar ni tuan-tuan. Jenis Tok Mudim kerat tak habis ni. Kacau. Dia tak jadi Tok Mudim, dia tak pergi belajar. Kerat-kerat tak habis, kita nak nikah kena lebih repair pula tuan-tuan. Kacau. Contoh mudah lagu tu lah. Maklum gelak lah. Maklum gelak ni cerita kami orang depan ni. Jenis Tok Mudim kerat tak habis ni. Kalut lah ni, zaman Tok Mudim kerat tak habis ni. Dia kalut habis tuan-tuan. Tuan-tuan balik dengar balik ceramah saya daripada saat yang pertama sampai saat ujung. Tuan-tuan jelas apa saya nak faham. Dia pergi kerat dalam 20 saat, 30 saat tu. Lebih kurang 20 ke 40 saat, lebih kurang tu dia kerat. Saya nak tanya tuan-tuan, hak kerat tu hak golongan mana? Hak suka ke? Jenis tak apa ke? Jenis benci? Hak nombor 3 tu kerat. Ada orang kata Ustaz macam mana Allah tuan-tuan, saya tak larat nak layan dah jenis-jenis ni. Tak larat nak layan dah. Orang kata ni tuan-tuan, saya pergi ke Mesir bulan ni lah, 10 hari saya duduk di sana. Antara kesempatan saya bertemu dengan kami ayah apa semua, bertemu dengan seorang ulama besar mantan mufti Mesir, Dr. Ali Jumaah. Dia ni mantan bekas mufti Mesir dan orang hebat. Tu antara kita tanya soalan kepada dia. Dia ni pun berhadapan dengan masyarakat di sana. Ada juga yang jenis tak puas hati dengan dia ni, golongan Wahabi Salafi ni. Dia tak puas hati dengan dia. Dia pun kena juga tentang isu video kerat. Video tu dia cakap lepas kerat tak habis.
Mereka duduk gembar-gembur seolah-olah dia ni menghalalkan darah rakyat Mesir dibunuh pada waktu tu. Masa isu Morsi apa dulu ni. Tuan-tuan, dia ulat isu lain. Mereka fikirkan seolah-olah dia ni menghalalkan darah pemberontak untuk dibunuh. Bukan isu tarikh ayah, dah nak bunuh. Lagi berat. Saya tanya dia, macam mana dia berhadapan dengan tu? Dia kata jangan duk risau. Dia kata bab orang kerat-kerat ni, dia kata Quran pun kalau orang kerat, Allah pun kena maki, bukan dekat kita. Kita punya ceramah lepas kerat tak habis, orang maki kita tu biasa. Quran pun lepas kerat tak betul, Allah kena maki. Fawailul lil musallin, maka nerakalah, neraka wailah untuk orang hak sembahyang. Dia kerat dekat tu. Yang pada sembahyang apa neraka wail untuk Allah. Sedangkan ayat lepas tu dia tak ambil. Fawailul lil musallin alladhina hum fi salatihim. Tak ambil ayat tu. Dia nasihat tak duduk layan, dia kata. Tak duduk layan. Mau duduk layan orang lagu ni habis masa kita. Kita ada banyak benda lagi duduk layan, tak payah layan. Saya apa Nabi yang kita sikap tu, tak payah layan. Ni tak apalah kami ni ada pengalaman kena maki dengan netizen. Ni tak ada pengalaman ni. Cuma saya nak abang perangai ni tuan-tuan, jangan duk buat. Biar jenis perangai yang uduh ni mereka buat. Kita jangan duk buat perangai lagu tu. Sebab kita nak kena balik jawab di hadapan Allah. Ni satu. Yang kedua, mai pula persoalan hari ni tuan-tuan, benar-benar ni. Ni isu-isu ni, isu Gunung Jerat. Orang tanya saya, macam mana isu ni ustaz? Saya jawab mudah. Kalau saya ni saya jawab mudah. Yang pertama saya jawab, saya tak tahu isu ni isu apa. Wallahu a'lam. Saya tak tahu isu ni isu apa, dan saya pun tak mau nak ulas lebih-lebih. Sikit-sikit tak apa, lebih-lebih saya tak mau. Tak boleh kita nak letak hukum kepada video tu saja tanpa kita dengar penjelasan. Contoh, saya bagi mudah. Contoh, dasar anak pergi mencuri. Isu ni saya nak bagi contoh. Anak tuan-tuan tuang sekolah, dia gayuh geret, dia tak pergi sekolah seminggu lah. Tapi pagi-pagi dia keluar galas dengan beg gayuh geret. Satu hari cikgu kelas pun telefon ni, pakcik dolah ke? Ya, ni pak kepada Ismail ke? Ya. Awak dia tak sihat, kena COVID ke apa? Awak cikgu tanya lagu tu. Ni seminggu dah tak pergi sekolah. Cik dolah tak ada COVID apa? Tak ada. Monyet-monyet lah. Baru ni pun tak ada. Tak ada apa dia kata. Monyet pun tak ada, COVID pun tak ada. Habis COVID ni main monyet pun tak ada. Main monyet ni tak tahu dia nak main apa lah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatlah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tak ada monyet-monyet apa? Amat nak sekolah. Memang cikgu ni tunjuklah buku kedatangan ni, seminggu dah tak main ni. Duduk telur ayam seminggu dah. Weh cikgu, tapi dia pagi-pagi dia keluar dengan beg. Cikgu kata saya bukan nak tanya dia keluar dengan beg apa. Masalah lah dia tak pergi sekolah. Dalam kelas dia tak ada. Balik tuan-tuan dan puan-puan. Dia balik 1:30. Satu suku kita duduk perang rotan dah depan rumah. Dah kena maki dah kih rotan luar rumah. Lah ni dia nak rotan dalam rumah pula. Balik tuan-tuan tak tanya anak tu apa dia, tuan-tuan terus ribah kat tengah belakang. Bagi betul-betul punya. Kita pula jenis duk ribah padi apa kerja depan ni. Ribah sedar lah. Kawan ni duk bukui padi tu. Ribah anak tu juga sedar. Ngep dia pergi ribah. Anak ni ketak. Saya nak tanya tuan-tuan, adil tak kita buat kat anak kita begitu? Adil ke tak? Adil ke tak betul? Kalau tak jaga, adil ke tak? Tak adil. Tuan-tuan tengok video tu, tuan-tuan terus jatuh hukum. Sesat. Adil ke tak? Bid'ah, khurafat. Adil ke tak?
Dengar ni, ya ada ni tulisan ni ada ni dok video lepas pi dok mandi dok apa mi uduk ni betul ni. Dok doa kat telaga tu ni betul ni. Cikgu tu pun abang tu pergi tengok dalam kelas anak hang tak main tengok dalam buku kedatangan telur ayam ke semua. Pergi tanya kawan-kawan betul dia tak main seminggu. Hang balik ribah anak hang tu adil ke? Kalau bapak ni bapak yang terbaik. Duduk. Hang pergi mana? Pergi sekolah. Hang jawab betul-betul. Hang pergi mana ni? Yang sekolah sampai seminggu tak pergi. Muka dia. Hang pergi sekolah ke tak? Diam. Telinga ada telinga? Mana telinga? Dia tunjuk ni. Ni aku cakap ni, hang tak jawab. Hang pergi mana? Duduk. Dia pun tak ambil dengan tu. Tanya, ambil mana ni? Tak pergi sekolah, ambil mana? Dia. Ni aku tanya hang, aku bukan nak suruh hang diam. Kalau hang nak diam, hang duduk tang lain. Ni aku tanya hang, aku nak jawapan. Pak ni hangat dia keluar hang. Hang lagi duduk panas. Hang kenalkan aku siapa? So, dia tunjuk tadi pinggang tu gantung tu, tadi pinggang silat dia. Aku mengaji silat, sampai tak ada warna dah. Dia nak pergi kat aku tadi pinggang ni. Hang jawab tu dia. Kan cakap merah, hitam, hijau. Sampai tak ada warna dah. Tu kuku ni nak pergi. Hanya nak pergi aku hangat. Aku mengaji silat tak ada putih lima untuk kuku mati je ni. Aku hangat ni. Kalau jenis kerak lima elok tak apa. Jawab dia benda aku ni hangat ni. Pergi rumah Lan. Aku suruh habis sekolah kan pergi rumah orang. Sekolah. Betul yang tak pergi sekolah siapa? Yang mata dia jatuh. Dia teriak pula. Dia lupa. Last kali anak dia baru cerita dia tak mau pergi sekolah tu sebab apa dia? Sebab budak-budak besar tu duduk bully dia. Tu punca dia tak pergi sekolah. Dia tingkatan 1. Ni hak abang tingkatan 5 ni pergi bully dia. Suruh buat yang tu, suruh buat yang ni, suruh buat yang ni. Lepas tu pau duit dia. Abah ni bagi RM5, RM5 dia pas sapu. Dia sekupang tak ada nak makan. Dia duduk sabak 5 bulan dah ni. Bila dia tak turut cakap depa tak bagi duit, depa tampang dia. Tanyalah dulu anak hang tak mau pergi sekolah sebab apa ni hang timbal anak hang terus. Cikgu tunjuk bukti, hang pergi tanya kawan-kawan, hang balik rotan anak hang terus. Tak salah siapa dalam isu ni, cikgu tak salah, cikgu pun tak tahu. Tanggungjawab dia anak tak main sekolah, dia kena habaq tanggungjawab cikgu. Anak dia ni pun tapi habaq kat cikgu tu kata dia kena bully. Kawan-kawan pun tak tahu. Anak dia ni pun duduk diam si mulut. Sebab apa yang tak habaq? Takut kalau habaq cikgu pergi marah dekat budak-budak tu, nanti budak-budak tu santai dia lagi. Itu dia kena terkajang muka sambil dia lompat terkajang. Terseronok. Tunjuk ni abang ni nampak lebam dekat ni. Ni kena terkajang itu. Tentang asal lagu mana? Kalau tuan-tuan rotan dia sekat mati tadi baru tuan-tuan tahu asal lagu mana abang tu. Lah ni kita, hadu kita lepas. Terus jatuh hukum kerana satu video Video pergi mandi dekat telaga tu, video pergi ambil uduk dekat telaga tu, jatuh hukum tu. Isu telaga Tok Syekh ni apa ni tuan-tuan? Ni cerita lama dah tuan-tuan. Cerita lama, dia bukan cerita sehari dua, cerita lama dah. Hak naik tu pun dia 3 golongan. Malam ni 3 ni. Kok mana malam ni dia pelik kan, dia main 3 ni. Orang nak naik dah tu. Nak tahu tadi pun 3. Tak siap pun 3, ni pun 3 lah. Jenis naik ke Gunung Jerai ni pun dia 3 jenis. Pertama dia naik buat ibadat. Kedua dia naik buat khurafat. 3 dia naik saja tengok. Jenis naik duk khurafat pada orang nombor ekor pun dia naik Gunung Jerai lah. Isu telaga Tok Syekh ni lama dah tuan-tuan. Dan
duk naik 2-3 kali tu, kawan-kawan kita semua dan saya pun bisa naik. Kita pun tahu hak mana khurafat, hak mana tak khurafat, kita tahu. Kalau dia naik tu tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, okey, saya bagi contoh. Kita naik, saya bawa tuan-tuan naik. Nak naik atas tu, lepas panggil padang Tok Syekh ke apa tu atas tu. Ada bentuk tu, atas tu orang duk naik buat duk semayang apa semua tu. Dia nak naik tu, dia akan pergi lalu dekat satu telaga ni. Orang dulu ni, dia nak gagas naik, dia tak ada kereta. Dia bukan ada kemudahan jalan macam lah ni. Bila dia nak naik atas ni, dia nak pergi ibadat. Kan masjid yang pertama, tempat laungan azan apa semua ni, Syekh Abdullah Al-Ghumairi pun mau cerita ni panjang ni, mau cerita nak pergi Milan lah. Dia cerita panjang. Larat semua nak cerita. Saya tak tahu apa ni pun kacau tak. Isu semasa ni kena ambil tahu tak. Kita main ulas sikit-sikit. Ni apa tak tahu. Jadi cik kau ni apa dia pula ni. Telefon tak ada kelas ni. Orang pakai hak kelas lah ni. Jenis. Ni bukan dekat tinggal bas ni tuan-tuan. Bas tak lalu langsung ke depan dia ni kan. Kalau tinggal bas kita boleh kat situ. Tak tahu apa. Dia orang cerita tempat pertama laungan azan masjid pertama apa, tempat Syekh Abdullah Ghumairi. Tuan-tuan tahu dah semua cerita tu. Dia nak naik pergi tentu ni Pak Long. Jauh. Atas tu tak ada sumber air. Telaga apa semua. Jadi orang dulu ni dia nak naik. Dia naik sampai atas telaga tu. Kita nak pergi buat ibadat. Naik daripada bawah ni berpeluh dah. Kotor ke dah. Tentu dia mandi. Dengan ayak dia yang elok semula jadi. Tuan-tuan naik, tuan-tuan tengok ayak tu. Mandi pun dia segar. Ayak semua elok. Hak rumah kita ni tak tahu kadang-kadang sumur mana. Bil pun tak ada bayar kat sana kan ni. Tuan-tuan. Sadar macam cabut meter lah. Tak bayar. Dia pergi sambung pula dengan pergi ambil air tu pergi bayar. Ni ke mana dia tuan-tuan? Kok bandar? Ni bukan orang lain yang kau cerita ni tuan. Haru semua. Dia tak bayar. Sadar memang meter lah. Dia pergi sambung meter tu, dia duk ambil yang bayar dia bayar. Bayar dengan tahajud. Semua lengkap lah. Nak syuruk lagi malam tu dia pergi masak pula nak ramai hak kuliah ustaz ni. Hai ayah tak bayar tu. Lepas tu dia duduk ya kan buat bayar khusyuk. Tengok uduk ambil mana balas yang ada haram tak bayar. Kacau. Ni bukan orang lain kita dia buat kerja lagu tu kan. Ayak tu atas tu. Dia bukan jenis ayak kita ni. Dia cakap elok belum ni. Naik lepas duk mandi. Orang dulu ni. Lepas tu dia ambil uduk, dia siap nak naik mayang tu. Kalau kita ni pergi duk buat benda lagu tu, khurafat tak mana saya nak tanya tuan-tuan. Tak ada kepercayaan apa dah. Ni bersiapa yang mandi tahun ni bersiapa? Yang mandi. Saja dah mandi ku letih, ku panas, ku mandi. Apa salah kalau tu? Adakah itu khurafat? Saya nak tanya tuan-tuan tu khurafat ke? Dan kita tidak menafikan ada hadut naik tu dia buat kerja khurafat, ada juga manusia. Saya nak tanya tuan-tuan, dia buat khurafat bukan nanti dia naik atas gunung cerai dalam kampung pun dia buat. Adakah dalam kampung sekok tu ada buat khurafat? Tuan-tuan nak terima satu kampung ni semua khurafat? Ni lagi saya pula naik tak usah khurafat. Kacau. Habis saya mandi, saya ambil yang semayang tu, saya duduk doa tu. Rak lepas tegak gamak duduk doa. Aku duduk kata dah. Aku duduk kata dah. Dia duduk doa dekat telaga Tok Syekh. Memang kita doa betul. Doa lepas ambil uduk. Doa ambil uduk kita duduk doa lagu tu. Bukan doa lagu tu, doa lagu tu lah. Doa lagu tu tak bela ni doa lepas uduk. Allahumma ja'alni Tentang tak tahu doa lepas tu.
wudu. Duk perak dia pada nak kemak. Aku duk kata dah. Aku duk habaq dah. Jangan bagi dia main mengajak surau kita. Khurafat. Tuan-tuan tak panggil saya tanya ustaz tu buat apa, berdoa apa kan tu. Tak panggil. Adilkah kita nak prepare semua aduk naik tu khurafat? Tak ni nak yang duduk doa buat apa kan tu. Dia tanya kita. Duduk doa apa kan tu. Duduk doa apa? Tempat tu doa apa? Tuan-tuan. Tuan-tuan masuk zaman macam doa. Keluar zaman macam doa tak? Ada tak diajak masuk jamban doa apa, keluar jamban? Ada tak? Kat jamban pun kita ada doa. Bukan tak tu tak boleh nak doa lepas wudu. Kita ni jangan cerita lepa. Ni kita cerita kita. Jangan cerita lepa. Lepa tu siapa ustaz? Faham tu kot tu. Faham tu kot lepa. Sebut ustaz siapa dia lepa tu? Saya nak sebut pasal kamera dah. Sebut ustaz siapa dia lepa tu? Buat apa? Kuat ke? Itulah. Itulah. Faham kot benar tak? Jangan nak cerita lepa, kita cerita kita. Kita cerita kita. Bagi kita ni tuan-tuan, bagi kita ni. Di situ ramai ulama yang duk naik berwuduk di situ dan naik duk semayang atas tu. Saya nak tanya tuan-tuan, bagi pandangan kita, ulama-ulama kita, kalau tempat orang duk pergi buat ibadat kan tu, ada berkat dia tak? Ada berkat tak? Kita berdoa kat tempat tu yang kita anggap berkat, salah. Tanilah tempat ulama ni duk main ambil wuduk dulu ni. Tanilah tempat azan yang pertama dikumandangkan. Tanilah tempat Syekh Abdullah Humairi. Kita duk ambil yang. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah dengan satu doa yang ni yang kita kata, pepatah Melayu kata, bukan kerana sekok nyamuk hang nak pergi bakar satu kelambu. Cerdik ke doa ni? Ini saya sebut umum. Saya bukan nak kata kat siapa tak. Saya tak kata kat siapa. Saya tak ulas untuk siapa. Saya nak ulas untuk saya. Orang tanya pandangan Ustaz Leguna tu pandangan saya. Kita panggil haduk naik atas ni. Kita panggil. Kita panggil mat. Nah mat. Ni daripada video yang kami tengok, cuba cerita apa yang hamba buat. Kalau lain tuan-tuan, mereka kata ni duk pergi percaya siapa yang mandi dekat telaga tu digugurkan dosa. Siapa percaya lagu tu? Siapa dia yang nak percaya lagu tu tuan-tuan? Dah ustaz ada yang orang percaya. Bawa bukti. Mana dia? Mana dia kalam daripada ustaz-ustaz yang nak bawa orang naik atas tu? Ustaz tu pergi kata, ni maklum, sembahyang lah mandi lah tang ni. Contoh lah contoh. Dia duk kat video ni, dia duk kata saya pula kata. Contoh. Payah nak ulas masa malam. Kat jenis Tok Mudin kerak tak habis ni. Untuk mengelakkan, saya cakap contoh kerak sikit tuan-tuan. Saya ulang contohnya. Ni sebagai contoh. Satu ustaz yang kata contoh. Ustaz tu kata contoh dengan kurungan. Maklum yang mana naik pergi mandi dekat telaga tu. Contoh. Digugurkan dosa. Contoh. Dia kerak benda bawah ni. Saya pun tak mau kena maki setiap-tiap bulan. Setahun sekali sudah lah kan. Mau setiap bulan letih yang kena maki setahun sekali sudah lah. Kalau ada orang nak pergi cakap lagu tu, ya, ambil hukum dia. Kacau tuan-tuan, kacau. Oh nak pergi tiba kamu semua lagu tu, kacau. Sebab tu saya nak abang tuan-tuan ni.
Umat Islam hari ini hidup dalam keadaan makanan kita ni tuan-tuan, banyak yang dimakan adalah fitnah, bukan lagi zikir. Sedih tuan-tuan. Ada satu isu lempak masuk dalam sosial media, pakat duduk kata fitnah, makanan ni fitnah, 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 fitnah. Cuba makanan kita ni zikir pula tuan-tuan. Pak Yahudi lempak bagi handphone sebiji kat kita, habis. Pak Yahudi buat sosial media kat kita, habis. Tuan-tuan, apa dia makanan tuan-tuan hari ini? Saya ni kadang-kadang rasa, ya Allah, rasa berdosa dengan Allah Ta'ala saya. Ya Allah, apa yang berlaku ni, ya Allah, aku minta lah jangan duduk catatlah semua tu masuk lampu sama. Lepas tu saya tak kisah orang nak maki ke, orang nak benci ke, orang nak kutuk ke. Saya tak kisah tuan-tuan. Ni saya nak abang ni, orang kata apa ustaz semua nak betul benar. Saya kata tak, bukan kita nak bela siapa. Kalau dia salah, panggil dia salah, hukum. Hampa percaya lagu mana ni? Kami percaya kalau media tertentu dia gugur dosa, hukum. Tapi tuan-tuan nak pergi ramu ke semua. Allah. Hak benda tak apa nak jelas, benda tu dia dah hingat sangat. Benda hak tu jelas dengan apa dia tak hingat. Betul tak? Hak tempat orang duk main judi, tempat orang duduk ketika nombor ekor orang, hak tu dia tak jelas. Hak tu jelas haram, dia tak pergi kacau lah. Ni saya tak kata kat siapa dah. Umum. Ha? Contoh, lupa contoh. Benda kita tak tahu, kepala ekor tak tahu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatlah kita daripada fitnah akhir zaman ni tuan-tuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya habaq benda tu, bukan saya nak ulas benda ni secara ni. Saya nak habaq benda tu tadi. Tuan-tuan hak mai dengar kuliah saya ni, ambil pendekatan lagu tu. Jangan kita terlampau cepat sangat nak pergi duduk komen, nak pergi yang benda yang kita tak tahu. Tuan-tuan, saya bagi dua contoh tu tuan-tuan, senang lah. Yang ni contoh anak tak pergi sekolah, yang tu contoh anak curi barang. Pak dia rotan, tiba-tiba pak tu kena maki dengan orang ramai. Sesungguhnya orang yang malu bertanya tidak akan memperolehi ilmu, kata Tok Syekh kita. 5 minit lagi. Ustaz kata nak berhenti pukul 9. Contoh, dia kata. Contoh. Tapi tuan-tuan tak dengar contoh tu tak ni? Tuan-tuan main lewat kan? Boleh kan ni? Boleh lagi. Sesungguhnya orang yang malu bertanya tidak akan memperolehi ilmu. Kata pengarang kita, orang yang segan nak tanya, dia malu, dia tak akan dapat ilmu. Sebab apa dia? Kunci kepada anak ilmu tadi ni, anak kunci ilmu tu apa dia? Bertanya. Kalau dia malas nak tanya, dia ni dikira orang yang payah nak dapat ilmu. Sebab kadang-kadang kita mengaji, kita metode kitab, tok guru tu duk habaq, kadang-kadang ada yang kita tak faham. Dia kata aku orang ni mai macam tak dapat apa. Hai, kawan tu kata hang tak dapat apa, aku tulis main buku tak cukup muka surat. Sebab dia nak terima. Tapi kalau dia tanya, ilmu tu direct dia dapat. Ni ustaz, saya nak tanya lagi, saya semayang ni, direct dapat. Tu dia kata, sebab tu jangan malu bertanya. Dan yang ni saya nak abang, bila ustaz buka ruang tanya soalan, tanya masa tu. Jangan duk tanya waktu dia nak sumbat cuak badak masuk dalam mulut. Ni pun penyakit juga, ni saya nak abang. Bila dia kata okey ada apa-apa soalan silakan, semua mereka diam. Tak ada ni clear nak. Tak ada nak. Tak ada. Elok ustaz tu pun duk pegang gelas. Nak suap. Ni ustaz nak tanya sikit, tak segan. Dia kacau mood kadang-kadang. Tuan-tuan ingat nak jawab soalan tu tak ada stres ke tuan-tuan? Sebab tu adab bertanya ni, kalau kita mengaji dalam kitab cerita bab adab murid dan guru ni, anak murid tu dia nak tanya soalan, dia mesti minta kebenaran guru tu. Sebab guru ni ada waktu dia tak bersedia nak jawab soalan.
Nak jawab soalan kena fikir dulu. Saya nak tanya tuan-tuan, ada waktu yang kita malas nak fikir? Ada tak? Kita malas nak fikir. Waktu mana? Waktu sakit. Ya ustaz ni nyuk sakit gigi. Ustaz diam ni pak. Gigi. Kapas besar menumbuk ni. Kawan baru pergi cabut gigi. Doktor punya bius tu dah rasa ni, mulut ni jadi biak ni jadi macam kepala ni, kepala lutut orang besar. Bila tak bisa cucuk tak? Cucuk kat hospital kerajaan dia lain ni hospital swasta ni. Hospital kerajaan dia cucuk pun dekat-dekat sanggit bayar tu sudah lah. Tuan-tuan ni bukan nak kena komplain. Mau buat bih-bih. Doktor tu kata padan dekat sanggit dapat loroi dia kata. RM1 nak suruh orang cabut serban RM180 tu. Pergi klinik swasta. Doktor kata ni berapa jarum doktor nak buat bio. Doktor kata nak apa saya cucuk. Ya bayar. Ini dia cucuk cabut tak siapa. Cabut tak siapa. Tak nak bayar dia rasa. Ada cerita tak nak bayar ni ada. Seorang Pak Long gembung saya biasa bawa. Ni cerita lama saya tengok ngaji tu. Dia mata tak apa nak clear. Pergi satu klinik kat ustaz saya tolong bawa kereta. Dia duduk tak kereta. Tak apa nak clear dia kata. Masuk dalam klinik tu pun tak apa nak clear macam ni. Doktor pun suruh duduk pergi sangkut dia kurang tu lah duduk bohong sebenarnya ni. Tak apa nak clear. Keluar kena 800. Clear terus mata dia bina duit tu. Sampai ni tak bunyi lah, tak clear tak bunyi lah. Kena 800 tu clear terus. Ni cerita ni. Habis masa nak pergi duduk tak clear. Kena 800 clear terus je mata tu. Itu yang kita jarang nak pergi klinik tu tak. Mula duduk tak clear tu. Tak apa nak clear dia kata. Nak lepas hati balik sengat. Ajak minum ayam pun dah. Sengat tak kata apa. Tadi tak pergi dah clear tu yang kedua. Dia pergi sangkut dia kurang. Ni duduk ustaz ni. Baru balik duduk cabut gigi. Main nak mengajar. Kawan ni duduk rasa gusi sama orang pada lutut. Dan duduk kerja tanya soalan. Kawan sakit nyut. Dia tak bersedia waktu tu. Dia tak bersedia, dia malas nak fikir. Kepala otak dia ni duk fokus tang gigi dia tu lah. Tuan-tuan duk pergi tanya soalan pelik-pelik. Kena. Tanya soalan pula pelik. Tak zat ustaz duk cerita bab kiamat tu lah nak tanya lagi. Kawan duk nyut gigi. Siapa? Tak boleh nak tanya. Saya kata tak boleh pun belum nak tanya. Tak zat ustaz duk cerita bab kiamat tu. Bila mai kiamat ni Allah gulung bumi tu. Saya duk ustaz kata macam gulung tu macam kita gulung tikar. Dah Allah gulung-gulung dia simpan tak mana tak. Dia tanya soalan kawan dia sakit gigi. Dia pergi tanya soalan tu. Allah gulung-gulung dia pergi simpan tak mana. Tak nak jawab lagu mana. Ustaz ni dia ingat lagu gulung minta apa tahu kawan dia sakit gigi. Dan soalan saya tu Allah gulung-gulung dia simpan tak mana. Ustaz dia menjawab simpan tiap pelapak hang. Kawan dia sakit gigi. Mebel tu bila dia baca merah. Tak ni kau ajak dia kata. Aku tanya elok-elok dia jawab kau ajak ke aku. Jangan. Kalau kawan tu suruh tanya lepas kuliah, tanya tak siap. Dengan kawan tu nak minum bayak baru nak tanya. Boleh tu? Sikit lagi ni. Nak pergi sampai tang titik tu ya. Dia baru sampai tang koma. Dan jika dikaji soalan-soalan sahabat kepada Rasulullah SAW, kita dapati soalan mereka sentiasa berkisar tentang perkara-perkara penting dan besar sahaja. Ustaz kita kata kalau kita renung, kalau kita baca hadis, kalau kita fikir, kalau kita baca soalan yang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tanya kepada Nabi ni, semua soalan-soalan yang penting dan soalan-soalan yang besar. Hak remeh-remeh mereka tak tanya dekat Nabi. Benda yang mereka boleh rujuk kepada Sayyidina Abu Bakar, mereka rujuk. Benda yang mereka boleh rujuk kepada Sayyidina Umar, mereka rujuk. Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, mereka rujuk radhiyallahu alaihim ajma'in. Benda yang besar mereka pergi tanya dekat Nabi SAW. Macam kita lah macam kita lah ni.
Benda remeh-remeh tanya ustaz-ustaz kat dalam kampung lah. Benda besar baru pergi rujuk mufti. Ni hang nak tanya ni, telefon mufti ni nak tanya ada tu awak ada apa tak? Kita nak mandi hadas nak niat waktu mana lah. Kita tanya dia. Ha tu main tanya ustaz kampung, dia tahu jawab. Masalah saya ustaz. Saya tanya ustaz ni 5 jawapan dia bagi. Saya kena soalan mandi hadas ni tuan-tuan pukul 3 pagi. Dia telefon lagi tak angkat, dia duduk telefon tu kita naik cuak sampai mati tengah malam. Telefon tengah malam ni tuan-tuan mati ya. Betul tak? 5 kali. Oi, saya kata ni. Nampak saya tak kenal. Saya tak angkat. Dia telefon pula. Dia ni pasal apa ni? Kita mula duk fikir pelik ni. Dengan suara pula. Dia Allahu Akbar ustaz angkat minta maaf banyak-banyak lah ustaz. Kacau tengah malam. Minta maaf banyak-banyak. Siapa lah ni? Dia berhabak orang fikir minta jam. Ya ada apa? Saya nak tanya ustaz. Allah, saya kata sobat tak ada siang dah esok ni. Ketiga pagi. Ada apa? Saya nak tanya ustaz. Nak tanya ustaz ni. Kita nak mandi hadas ni betul-betul nak niat tak mana dia kata. Mana dia belum? Dia baru lepas hadas tu. Dia baru lepas hadas dia tanya kita. Dia dengar tu pemang suara ni lagi orang tua. Saya kata ni saya nak tanya abang umur apa? Dia kata 40 lebih lah kan. Anak apa? Anak 6. Baru nak tanya mandi hadas nak niat waktu mana? Saya kata awak yang nak tanya saya pening juga duk baca ni macam-macam. Buka Google ni tanya masak Google. Ada kata langkah kaki tu ni ada. Ni tu pandangan. Nak mandi hadas tu langkah masuk belah yang tu. Ni ada. Ada pandangan nombor 2 kata londeh tolak baru niat. Dia kata buka tolak niat. Ni dia duk baca komen tu. Ada komen tu dia kata komen buat darah masuk ulang dalam komen tu. Ada hak nombor 3 kata pegang kepala paik baru niat. Hak nombor 4 ayak terjun dekat badan baru niat. Hak nombor 5 lagi canggih. Mani habis keluar ayak baru niat. Dia kata pening. Kawan ni pening. Dia kata saya duk baca dalam Google tak jumpa jawapan. Dia kata saya ni duk rumah pak mentua ni Ustaz ni. Dia kata dah kali tak biar ketuk pintu pak mentua tanya. Abah yang pak mentua menggeluar ni kem lekat gulung duk belakang. Kawan duk lena, ambil gerak. Ni ketuk. 2.45 dia pergi gerak pintu mentua tu. Keluar awak ni. Dak nak tanya abah satu soalan. Awak kita nak mandi hadas ni abah. Waktu mana nak niat? Pak mentua pun pejam celik dia kata abah pun lupa dah lama nak tak hadas. Dia kata pak jam dia tak tahu jawapan. Pak mentua pula lama dah tak hadas dia. Lupa nak niat waktu mana dia pun. Ni yang telefon ustaz juga ni. Tuan-tuan, benda-benda lagu tu tanya ustaz kot dalam kampung tak ada pergi tanya mufti apa semua ni. Sahabat dia tanya Nabi isu-isu yang besar dan penting saja. Tidak ada soalan main-main ataupun layak buruk. Dia kata ni. Soalan ni pula tak ada soalan nak main-main dengan layak buruk. Tanya betul-betul. Hak layak buruk jangan nak tanya. Dia kata ni. Layar buruk ni bahasa baku ke bahasa Kedah layak buruk ni? Kedah lah tapi dia pibu betul layar buruk. Layak buruk lah. Jenis-jenis Allah. Tanya soalan tu macam tak ada. Allah gulung-gulung bumi dia pergi simpan tahun lah. Itu layak buruk tu. Ada ke tanya soalan lagu tu tuan-tuan? Amalan yang menjauhkan diri dari neraka. Maka mereka bertanya tentang cara untuk mudah masuk ke syurga. Tanya benar-betul lah ya Rasulullah. Nak tanya ni, habaq mai satu amalan, bila kami buat amalan tu kami boleh masuk syurga. Itu soalan tu ya. Dia tanya soalan muruk. Dia kata sikit tak nak tanya tadi soalan. Kalau takdir lah kita masuk syurga lah. Saya nak tanya ustaz sikit lah. Semua benda ada. Ada. Ustaz tu kata tak ada semua lah. Pak Long jangan duk risau ni masuk syurga. Dalam syurga ni Pak Long tak ada apa lah. Haram ni tak ada dah Pak Long.
Yang haram ni dekat dunia dah semua halal. Dia boleh dengar. Tuan-tuan, ustaz ni duk terang ni. Duk terang. Berzina tak ada haram dah dalam neraka, dalam syurga. Benda halal dah. Nak main dengan siapa pun main dah waktu tu. Bidadari lawan-lawan main yang duk haram di atas dunia. Dia mana? Arak anak minum bukan dekat botol sungai. Ni ustaz ni punya duk terang ni nak abang pada syurga. Boleh dia tanya satu soalan dia. Saya tak tahu tak bab perempuan saya tak minat. Bab neraka kita nak tanya rokok ada rokok. Dia tanya soalan tu. Remeh dia tanya rokok ada. Saya rokok lah. Ustaz tu kata Allah maklum. Ni saya duk cerita ni. Arak sungai. Dia tak ada arak tak apa dah. Ni kau lepas ada minum lepas minum saya dah. Saya kata bukan dekat arak yang ketul saya tak sentuh. Haram. Dia kata oi haram. Rokok ya. Dia dah rokok dah. Ustaz tu menit lemas dia kata rokok ada cuma api je tak ada apa nama. Nak cucur masuk neraka Ustaz. Api cucur. Masuk isap dalam neraka. Ustaz ni berhangat dah hang layak buruk dengan aku. Aku jawab balik layak buruk lah. Api je tak ada. Hang nak cucur api masuk neraka Ustaz. Cucur masuk balik isap dalam syurga. Dia kadang-kadang hang layak buruk kita jawab macam layak buruk lah. Lepas tu bila dia ada yang buruk dengan kita ada apa? Kita jawab yang buruk dia duduk tarik muka. Kau ajar lah ni. Kau ajar aku tanya betul. Hang layak buruk tak apa. Aku layak buruk tak boleh. Jadi ni buat apa juga. Dia kata kat orang tak apa. Orang kata kat dia tak boleh. Dan amalan yang menjauhkan diri dari neraka. Amalan yang menyebabkan dikasihi Allah dan manusia. Hukum hakam dan sebagainya. Soalan yang macam tu lah lepas tanya kepada Nabi SAW. Soalan main-main hak jenis layak buruk lepas tak tanya kepada Nabi SAW. Sebagai jawapan kepada Arab Badawi tadi, insya-Allah kita jawab, kita baca dalam bulan depan. Wallahu a'lam. Cukup dekat tu mana? 9 lebih dah. Mudah-mudahan apa yang kita mengaji, apa yang kita baca pada malam ni ada manfaat khusus untuk diri saya dan diri kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mohon maaf kalau ada salah dan silap, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah.